بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف شيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله تعالى، وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى، وإلى مشايخنا وآبائنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama majlis ilmu kita terhenti. Alhamdulillah, malam ini dipertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam majlis ilmu kita ini dapat apa yang disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. InsyaAllah kembali pada perbincangan kita berpandukan kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falinbani rahimahullahu ta'ala, terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Bab Al-Thalith fi Asraris Salat, bab yang ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Kita berada di dalam bab yang ketiga daripada kitab Sayrus Salikin, dan kita berada di fasal yang ketiga, muka surat 207. Al-Fasl Al-Thalith fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Fasal yang ketiga daripada syarat-syarat batinah min a'malil qalbi, daripada amalan-amalan hati. Jadi dalam bab yang ketiga ini ada 3 fasal. Yang pertama, faslul awal fi fadailis salah was sujudi wal jama'ati wal azan. Dalam kitab yang ketiga ini ada 3 fasal. Fasal yang pertama iaitu kelebihan sembahyang, kelebihan sujud, kelebihan sembahyang berjamaah, azan dan sebagainya. Kemudian fasal yang kedua pada menyatakan tentang al-fasl tsani fi syuruti fi a'mal zahirah, pada amalan zahir dalam sembahyang. Ini kita masuk fasal yang ketiga, Al-Fasl Tsani fi kaifiyatil a'mali zahirah min as-salah. Fasal yang kedua pada menyatakan kaifiat amalan zahir daripada sembahyang. Kaifiat amalan zahir ni kita dah maklum dah. Dalam sembahyang ada rukun, ada ab'ad, ada hay'ah,
Itu selesai dah perbincangan kita. Dalam sembahyang kita ada rukun, ada ab'ad, ada hay'ah. Sembahyang ada zahirah, ada batinah. Nanti Imam Ghazali buat pembahagian sembahyang ni ada dua. Ada sembahyang zahir, ada sembahyang batin. Sembahyang zahir terdiri daripada rukun, ab'ad dan juga hay'ah. Rukun pula rukun qauli, rukun fi'li. Begitu juga hay'ah. Ada hay'ah qauli, ada hay'ah fi'li. Begitu juga ab'ad, ada ab'ad qauli, ada juga ab'ad fi'li. Semua tu perbincangan tentang arkanuz zahirah, rukun ataupun a'maluz zahirah, amalan-amalan zahir dalam sembahyang. Kita takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu orang panggil rukun qauli. Perbuatan zahir. Kita berdiri, kita baca Fatihah, kita rakaat. Rakaat tu orang panggil rukun fi'li, juga min a'maliz zahirah, amalan zahir. Selesai perbincangan kita. Malam ni kita nak bincang tentang al-babus salis fi syurutul batinah min a'malil qalbi. Fasal yang ketiga pada menyatakan syarat-syarat batin min a'malil qalbi, daripada amalan-amalan hati. Jadi kata musannif, fasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, iaitu daripada amal yang dalam hati. Jadi sembahyang kita ada zahir, ada batin. Zahir ni gerakan anggota kita, sama ada perbuatan kita ataupun perkataan kita. Yang kedua sembahyang batin. Apa sembahyang batin? Ketika sembahyang hati kita ingat apa? Itu sembahyang batin. Ketika kita sebut Allahu Akbar, adakah hati kita mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adakah hati kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala? Kalau mulut saja kata Alhamdulillah, tapi hati ingat kau lain, makna dia hanya sembahyang zahir, batin dia tak sembahyang. Jadi yang nak disentuh oleh Imam Ghazali tentang sembahyang batin. Sembahyang zahir seperti mana kita sebut tadi, maklum dalam kitab fiqh, dalam kitab Muniyatul Musalli kita mengaji, dalam kitab Usyahul Afrah kan, dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada zahir, iaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut itu, dan ada baginya pula batin yang mensahkan bagi amal zahir itu, yang sayukianya diamalkan oleh orang yang salik, yakni orang yang menjalani jalan akhirat itu, supaya amalnya itu khusyuk, yakni menghinakan diri serta tetap anggota dan hudur qalbi, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang, dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sembahyang batin. Sembahyang batin kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita khusyuk. Khusyuk apa dia? Khusyuk ni merendah diri, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina hati kita lah, hati kita. Ketika kita sembahyang tu, kita rasa betapa hinanya tu menghadap Tuhan yang Maha Agung, Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau kita masuk dalam majlis pembesar negara, ataupun kita masuk dalam majlis berjumpa dengan raja, tentu kita masuk dalam keadaan rasa lekeh kita, rasa kerdilnya kita, rasa lemahnya kita, rasa kita ni tak ada apa, kan? Bagaimana pula kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam tadi. Jadi kita menghadap Allah Taala dalam keadaan hati kita macam mana? Adakah hati kita khusyuk? Apa dia khusyuk? Menghinakan diri serta tetap anggota. Hudur hati, hadir hati kita, ingat apa yang kita buat, ingat perbuatan sembahyang kita. Kita takbir Allahu Akbar, masa tu memang kita ingat. Sekurang-kurang khusyuk adalah ketika takbiratul ihram ingat perbuatan sembahyang. Kalau tak ingat perbuatan sembahyang ketika takbiratul ihram, awal-awal lagi sembahyang tu tak sah. Kan kita ingat perbuatan sembahyang tu, Allah, masa kita takbir tu kita niat, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Itu dah hudur. Kita hadir hati ketika kita takbiratul ihram. Itu sekurang-kurangnya. Kalau ketika takbiratul ihram pun tak ingat sembahyang, makna dia sembahyang tak ada niat kan?
Sebab tu rukun sembahyang adalah niat. Niat itu antara khusyuk lah tu. Tapi tu nanti Imam Ghazali sebut nanti. Sekurang-kurang khusyuk adalah ketika takbiratul ihram tu dia ingat dia buat apa. Kan? Kalau ketika takbiratul ihram pun tak ingat, makna dia sembahyang tak ada niat lah tu. Ada kata musannif rahimahullahu taala, hudur qalbi, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira kosong hatinya pada ketika itu daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takbir sembahyang, ketika dia sembahyang tu ingat Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika dia sebut alhamdulillahirabbil alamin, dia pandang segala kesempurnaan, segala kemuliaan semua hak Allah belaka. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, masya-Allah, betapa rahman Allah, betapa pemurah, betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Aku boleh berdiri di sini ini adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah tak mungkin aku boleh beribadat kepada Allah taala. Ingat gitu. Maliki yaumiddin, raja pada hari akhirat kelak. Raja pada hari pembalasan. Ingat kita akan berdepan di padang mahsyar. Ketika itu pergantungan kita semata-mata kepada Allah. Selamat kedak kita ketika kita berada di padang mahsyar. Iyyaka maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami sembah dan akan dikau kami mohon. Tanpa pertolonganmu ya Allah tak mungkin kami selamat di yaumiddin, hari kiamat. Itu diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'min. Kan? Ketika kita sembahyang tu kita ingat apa yang kita baca tu, kita tadabbur, kita perhati. Semata-mata pertolongan Allah saja kita perlu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami sembah, hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan. Kalau kau tak selamat dengan kami ketika berada di padang mahsyar, maka ketika itu sengsara kami ya Allah. Begitulah seterusnya. Baru minta ihdinas siratal mustaqim, oleh itu ya Allah, kami mohon pertolongan daripadamu, kami harap, kami minta ihdinas siratal mustaqim, kekalkan kami di atas jalan yang benar ini. Begitulah. Apa yang kita baca, kita tadabbur, kita perhati, kita faham. Itu maksud kata musannif rahimahullahu taala, ketika itu hanya ingat kepada Allah taala semata. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri. Ini dalil, beberapa dalil yang didatangkan oleh musannif rahimahullahu taala menunjukkan kata mesti kita khusyuk dalam sembahyang, usaha untuk khusyuk. Bukan senang nak khusyuk dalam sembahyang. Bukan senang nak beramal dengan syurutul batinah, syarat-syarat batin dalam sembahyang. Oh payah. Kan? Saya hak cakap ni tolong baca apa yang ditulis oleh musannif, oleh pengarang. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab ni, kita muhasabah balik sembahyang kita. Masya-Allah, betapa jauhnya daripada sempurna. Sekarang ni kita duk jaga wuduk kita, alhamdulillah sempurna dah wuduk kita. Kita duk jaga rukun kita, rukun fi'li, rukun qawli, selesai dah. Kita duk jaga sunat ab'ad, sunat hay'ah, selesai dah. Sekarang ni khusyuk boleh tidak lagi. Tu nak pasti. Kan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai lagi ke masa kepada orang beriman ni untuk khusyuk hati dia mengingati Allah Taala? Tak sampai masa lagi. Umur dah meningkat dah. Waktu semakin hampir dah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai masa lagi ke untuk khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa taala? Belum sampai lagi ke? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri. Artinya dirikan olehmu akan sembahyang kerana ingat akan aku. Jadi kita dirikan sembahyang, laksanakan sembahyang tu nak ingat Allah taala. Tiba-tiba sembahyang tak ingat Allah taala. Mana dia? Kan? Tujuan kita buat sesuatu untuk apa? Kita pergi kedai untuk beli barang. Tiba-tiba masuk kedai tak balik barang. Apa tujuan masuk kedai? Macam tu. Macam tu juga kita mendirikan sembahyang tu untuk ingat Allah. Tiba-tiba dirikan sembahyang tak ingat Allah. Mana natijah sembahyang? Seolah-olah gitu.
Maka datang musannif Umar firman Allah Taala, wa aqimis salata li dzikri. Allah Taala firman, dirikanlah oleh kamu akan sembahyang li dzikrini, kerana untuk mengingati aku. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maka zahir suruh dalam ayat ini iaitu suruh wajib. Yakni wajib atas orang yang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang itu akan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa sembahyang padahal hatinya lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada dinamakan mendirikan sembahyang. Kalau sembahyang tapi sembahyang dalam keadaan lalai, itu tak nama mendirikan sembahyang. Aqimis solah mana dirikan sembahyang. Apa dia maksud dirikan sembahyang? Laksanakan sembahyang dengan hak-hak tuntutan sembahyang. Kalau sekadar sembahyang, seperti mana kita sebut tadi, cukup dengan rukun qauli, cukup dengan rukun fi'li, kan? Selesailah sembahyang kita. Tapi aqimis solah bukan sekadar sembahyang, bahkan mendirikan sembahyang. Apa dia maksud mendirikan sembahyang? Melaksanakan hak-hak sembahyang, tuntutan-tuntutan sembahyang, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Dasarkan firman tadi, aqimis salata li dzikri, dirikanlah kamu akan sembahyang untuk ingat aku. Mengingati Allah dalam sembahyang itu adalah tuntutan sembahyang. Maka kata musannif rahimahullah taala, kalau seseorang itu lalai dalam sembahyang dia, makna dia tidak mendirikan sembahyang. Apa dia maksud mendirikan sembahyang? Dia tidak melaksanakan tuntutan sembahyang. Ini kita belajar ilmu tasawuf. Adapun ilmu fiqh selesai dah. Cukup rukun, cukup syarat, cukup apa orang panggil ab'ad, hay'ah, selesai beri salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dah dikira sembahyang dah. Selesai dah. Tak kena i'adah dah sembahyang tu, tak kena qadha dah walaupun tak khusyuk. Ilmu tasawuf dah. Walaupun dia sembahyang cukup rukun, ab'ad, hay'ah dan sebagainya, oleh kerana lalai dalam sembahyang, maka tidak dikatakan mendirikan sembahyang. Sembahyang tapi bukan mendirikan sembahyang. Seperti mana kita sebut tadi, mendirikan sembahyang itu iaitu dia memberi hak-hak sembahyang, dia melaksanakan hak sembahyang, tuntutan sembahyang. Apa dia hak sembahyang? Iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kerana inilah sayugianya bahawa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang. Maka ketika dia takbir tu Allahu Akbar, dia ingat, dia sedar dia baca apa, dia tahu apa yang dia kata. Begitu juga Allahu Akbar kabira, dia tahu apa yang dia kata. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Apa dia maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard? Makna dia, ya Allah, aku sedang mengingatimu. Wajjahtu, menghadap oleh aku, wajhi. Wajhi ni makna qalbi. Ya Allah, hati aku ni sedang menghadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Maknanya seolah-olah kita kata, ya Allah, hati aku ni sedang mengingatimu. Mulut kata dalam doa iftitah kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ya Allah, hati aku sedang mengingatimu. Kata mulut. Betul ke hati ingat Allah Ta'ala ketika kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard? Kalau tak betul, kat orang, kat makhluk boleh kata, kat kawan kita boleh kata, kat kekasih kita boleh kata, ni aku ingat kamu ni. Mulut kata ingat, hati tak ingat. Tapi dengan Allah, mulut kata ingat, ya Allah, aku duk ingat tengah sedang mengingatimu, ya Allah. Mulut je kata ingat Allah, tapi hati tak. Nampak? Jadi khusyuk tak? Khusyuk, mulut dia kata gitu, hati dia pun gitu. Kalau mulut dia kata dia ingat Allah, memang hati ingat Allah masa tu. Itu maksud dia. Maka dari kerana inilah sayugianya bahawa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun-rukun sembahyang itu, dan ingat hati kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah melihat akan Allah, dan dinamakan dia maqam ihsan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi dia beribadat kepada Allah seolah-olah tengok Allah. Ini orang panggil maqam syuhud, maqam musyahadah.
Tapi kalau tak boleh sampai peringkat maqam musyahadah, cukup dengan maqam muraqabah. Muraqabah apa dia? Dia rasa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bagi ihsan. Kan hadis panjang, hadis Jibril. Hadis cerita bagaimana datang seorang lelaki dalam keadaan berpakaian putih menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah tentang apa mal iman wa mal ihsan, mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu Islam? Apakah itu ihsan? Yang akhir tu wal ihsanu. Jadi al ihsanu, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril tanya apa yang dikatakan ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi apa saja yang zahir dalam fikiran kamu, dalam hati kamu, semuanya menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah. Itu ka'annaka tarah. Kan Allahu akbar. Kita cerita tentang apa? Cerita tentang apa yang kita baca? Kalau kita baca tu cerita tentang kiamat. Semua tu membesarkan kebesaran Allah. Cerita tentang apa saja ayat yang kita baca. Apatah lagi kalau ayat-ayat yang sangkut dengan ketuhanan, kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, dia Allah Taala itu ahad, Tuhan yang satu. Takkan hati kita tak ingat benda lain lagi. Kita duk cerita tentang Allah. Ketika kita sebut tu ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi apa saja yang datang dalam fikiran kamu ketika sembahyang tu, apa saja yang keluar dalam bacaan kamu itu, semuanya menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah. Seolah-olah kamu tengok Allah. Kan? Macam seorang tu lah, dia ada kekasih dia. Masa mula-mula duk bercinta tu, duk mabuk cinta. Dia tengok apa pun seperti dia tengok kekasih dia. Kan? Tengok kereta pak mentua dia nampak kekasih dia tu. Hak dia peminang tu kan, perempuan yang dia nak kahwin tu. Jadi dia tengok kereta aja. Kereta mentua dia nampak apa? Dia nampak tunang dia. Kan? Itu ka'annaka tarah. Tengok kereta nampak. Nampak macam tu juga. Orang syuhud ni, orang musyahadah. Apa saja yang dia lihat, di situ dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok bukit, nampak maha suci Allah, maha besar Allah, subhanallah, masya-Allah. Itu mana dia? Maksud dia bukan dia tengok zat Allah. Allah Taala laisa kamitslihi syai'un, tak serupa sesuatu. Macam tu juga dalam sembahyang. Ketika dia sembahyang, apa saja yang dia baca, apa saja yang dia ingat, semuanya kembali kepada melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau boleh pangkat tu. Itu orang panggil maqam syuhud. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Namun fa in lam takun fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh sampai kamu lihat Allah Taala seolah-olah kamu melihat Allah, fa innahu yara. Sesungguhnya Allah Taala melihat kamu. Apa dia sesungguhnya? Dia rasa dia diperhatikan oleh Allah. Itu orang panggil maqam muraqabah. Muraqabah ni dia rasa sentiasa dia dikawal oleh Allah, sentiasa dia diperhati oleh Allah, sentiasa dia diawasi oleh Allah. Dia takbir sembahyang, Allahu akbar, Allah Taala nampak aku ni. Apa yang aku baca Allah Taala dengar ni. Apa yang terlintas dalam fikiran aku Allah Taala tahu ni. Takkan aku nak sebut kebesaran dia, tiba-tiba aku melihat benda lain, aku mengingati benda lain. Tak patut. Itu orang panggil muraqabah. Muraqabah ni makna dia rasa sentiasa dia diperhatikan oleh Allah. Ini tak kira dalam sembahyang dan luar sembahyang. Kan dulu kita pernah cerita seorang budak. Dia mengaji ikut guru dia, lama dah mengaji, ramai belajar. Tok guru kata apa? Nah, lah ni aku nak sampai ayam seorang sekor, ada 40 dan 40 ekor ayam. Ayam ni disembelih. Cari tempat yang tidak diperhatikan oleh sesiapa, sembelih. Semua pelajar pekat mai bawa ayam yang sudah pun disembelih. Seorang pelajar ayam bawa ayam duk hidup, duk bukuk lagi. Duk apa lagi? Duk bunyi lagi lah ayam tu, duk bergelepak lagi. Duk hidup-hidup lagi. Buat mai. Orang lain pekat gelak dia, takkan nak cari tempat tak jumpa nak sembelih. Pergilah sembunyi lautan mana orang tak nampak sembelih. Tok guru tanya, "Kenapa kamu tak sembelih ayam?" Dia kata, "Saya pi tak mana pun rasa diperhatikan."
Sebab dia perhati, Allah Ta'ala perhati. Itu orang panggil muraqabah. Duk tak mana pun, dalam keadaan apa sekalipun, sentiasa dia mengingati, dia diperhati dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi kata Nabi SAW, fa in lam takun tarah, kalau kamu tak boleh sembahyang seolah-olah kamu melihat Allah, fa innahu yarah. Ingat, Allah Ta'ala melihat kamu. Itu orang panggil khusyuk. Kalau kita sembahyang gitu, makna khusyuk. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, wala takum minal ghafilin. Artinya, dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang, dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya itu daripada orang yang lalai daripada akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takum minal ghafilin, jangan jadikan diri kamu tu orang yang lalai. Ayatnya umum. Maka musannif rahimahullah ta'ala terjemah, jangan kamu jadikan diri kamu tu lalai. Tak kiralah sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Kalau luar sembahyang pun Allah Ta'ala firman, la takum minal ghafilin, apatah lagi kalau dalam sembahyang. Luar sembahyang pun Allah Ta'ala tak beri lalai, apatah lagi dalam sembahyang. Itu maksud dia, wala takum minal ghafilin. Itu sebab tu musannif terjemah, dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya, mana di luar sembahyang, daripada orang yang lalai akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan tegah di dalam ayat ini iaitu tegah haram, yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram, dan haram itu daripada kejahatan. Masya Allah, hukum dia haram. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Hadis rawahu Tabrani. Artinya, barang siapa yang tiada menegah sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan dan daripada mungkar, nescaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala hampirnya, melainkan jauh juga. Orang yang sembahyang dia tak tegah daripada kemungkaran dan fahsya. Ada orang menyatakan fahsya ni maksiat yang sangkut paut dengan kemaluan, zina, liwat dan sebagainya, sangkut paut dengan nafsu, syahwat. Itu orang panggil fahsya. Adapun mungkar dosa-dosa lain daripada yang sangkut paut dengan syahwat nafsu. Jadi sabda Nabi SAW, orang yang sembahyang tapi masih lagi berzina contohnya, orang yang sembahyang masih lagi buat benda-benda yang haram, mungkar, ketika itu sabda Nabi SAW, lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang macam ni bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh. Kan Allah Ta'ala firman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Tersebut dah tadi daripada fahsya, daripada mungkar. Itu natijah daripada sembahyang. Tapi bila dia sembahyang tak dapat natijah sembahyang tak dapat, maka bukan dia semakin dekat dengan Allah, bahkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Sebab apa sembahyang tu tak tegah daripada mungkar, tak tegah daripada fahsya. Sedangkan Allah Ta'ala firman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang kamu buat tu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kita duduk sembahyang, lepas sembahyang mengumpat lagi contohnya. Sembahyang, lepas sembahyang keluar nampak kasut elok balas lagi. Contoh, curi lagi. Walaupun dia sembahyang tapi masih lagi buat benda mungkar. Kenapa jadi begini? Sedangkan Allah Ta'ala firman sembahyang itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, salatul ghafil. Rupa-rupanya sembahyang dia sembahyang orang yang lalai, bukan sembahyang orang yang khusyuk. Bila sembahyang lalai, tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala janji sembahyang itu mencegah mungkar dan fahsya dan mungkar. Dan Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kita heran sebab apa aku duduk sembahyang tapi maksiat tak boleh nak tinggal lagi. Rupa-rupanya sembahyang kita sembahyang dalam ghafil, sembahyang orang yang lalai. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Yani sembahyang orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa taala itu tiada menegahkan ia daripada kejahatan dan mungkar. Oh, rupa-rupanya sembahyang dia sembahyang dalam keadaan lalai. Sebab itu tak dapat natijah sembahyang tu. Fadilat ataupun kelebihan sembahyang tu tak dapat. Janji Allah Taala di sebalik sembahyang tu dia tak dapat. Kerana sekadar sembahyang zahir, batin dia tak sembahyang. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min qiyamihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sembahyang, maka baginya pada mendirikan sembahyang itu adalah susah dan penat juga. Ramai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sembahyang apa pun tak boleh daripada sembahyang dia, melainkan penat dan letih. Kerana dia tak jaga tadi. Dia tak khusyuk dalam sembahyang dia. Sebab tajuk kita tajuk khusyuk dalam sembahyang. Nak khusyuk seperti mana kita sebut tadi bukan benda mudah. Kena usaha. Kan seperti mana kita usaha untuk tak tinggal sembahyang. Lama dah kita usaha untuk tak tinggal sembahyang. Alhamdulillah sembahyang tak tinggal dah. Kan? Kita usaha untuk orang panggil memelihara rukun, syarat, abad dalam sembahyang. Alhamdulillah selesai dah. Sekarang kita usaha untuk khusyuk dalam sembahyang. Boleh jadi mula-mula kali pertama takbir Allahu Akbar, hantu khusyuk pun. Kemudian Allahu Akbar kabira, khusyuk lagi. Habis doa iftitah hilang khusyuk kita. Tarik balik, masuk balik dalam sembahyang. Kita doa rajin keluar. Ketika kita sembahyang tu fikiran kita rajin keluar. Dia keluar daripada sembahyang. Tarik balik, keluar pula, tarik pula. Kan? Kita usaha. Kita mula usaha daripada sekarang. Untuk diri saya, nasihat untuk diri sendiri. Saya pun gitu mula takbir, mula Allahu Akbar kabira, perhati apa yang kita baca. Cuba memahami. Lah ni ada terjemahan bacaan dalam sembahyang. Jadi kita baca, kita faham, kita reti apa yang kita sebut. Tadabbur, perhati satu. Barulah memberi kesan pada sembahyang kita. Alhamdulillah, doa iftitah selesai. Sekarang Fatihah. Masih hidup hilang lagi, masih hidup keluar lagi. Usaha lagi. Alhamdulillah. Fatihah boleh khusyuk sampai Fatihah. Kemudian akhirnya alhamdulillah rakaat pertama boleh. Rakaat kedua dia terbang. Usaha pula. Insya-Allah lama-lama boleh. Kan? Di samping kita minta pada Allah dalam masa yang sama, tak putus-putus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita khusyuk dalam sembahyang. Kam min qa'imin hazzuhu min qiyamihi at-ta'ab wan nasab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang sembahyang apa pun tak boleh melainkan letih dan juga penat saja. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apa dia maksud letih dan penat? Yakni tiada baginya daripada pahala, tak dapat pahala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali sebut sembahyang kita tu pahala dikira qadar mana kita khusyuk. Kalau kita khusyuk rakaat pertama dapat pahala rakaat pertama lah. Kalau kita khusyuk sampai Fatihah dapat pahala kat Fatihah tu jelah. Kan? Kalau kita boleh khusyuk sampai habis, sempurna. Mana dia ada markah dia. Ada yang dapat 100%, ada yang dapat 50%, ada yang dapat 30%. Kan? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma arada bihi illa al-ghafila. Yani tiada menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan di dalam hadis ini melainkan iaitu orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyangnya itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang yang sembahyang letih dan penat saja tu untuk orang yang lalai dalam sembahyangnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Artinya tiada bagi sembahyang, tiada bagi hamba Allah taala itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang ingat akalnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyangnya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang hamba tadi ni tak dapat pahala melainkan qadar mana yang dia ingat. Hak dia khayal, hilang, lalai tu, qadar tu tak dapat pahala.
Jadi di situ ada nota kaki. Hadis tu riwayat siapa ada dah. Syekhuna Fahmi Zamzam hafizahullahu taala dah buat keluar ta'liq dah dia sebut itu. Riwayat Dailami kan fi Musnad Al-Firdaus. Itu semua dia ada. Jadi kalau nak tahu hadis ni dhaif ke hasan ke semua tu dia ada riwayat dah. Dia sebut dah perawi-perawi. Boleh kita cari. Orang yang rajin carilah. Ya. Cuma apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dah menjadi panduan kepada kita. Dan lagi kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man lam yakhsha' jawarihuhu lam yakhsha' qalbuhu wa man lam yakhsha' qalbuhu fasadat salatuhu. Artinya barang siapa yang tiada khusyuk akan anggotanya, nescaya tiada khusyuk akan hatinya. Tiada khusyuk hatinya. Dan barang siapa yang tiada khusyuk hatinya, nescaya binasalah sembahyangnya. Khusyuk zahir, bila seseorang itu khusyuk hati, nescaya zahir dia pun khusyuk. Kalau dia takbir sembahyang Allahu Akbar, tengok kiri, tengok kanan, bergerak sana, bergerak sini, memang tak khusyuk dah. Kan? Orang yang Allahu Akbar tunduk, diam, cukup, sempurna, tamak-ninah dia nampak cantik, tu tak semestinya khusyuk lagi. Tak semestinya khusyuk. Khusyuk zahir tak semestinya khusyuk batin. Tetap zahir tak semestinya tetap batin. Tapi kalau zahir pun tak tetap, pasti dah batin tak tetap. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang tak khusyuk zahir dia, hati dia pun tak khusyuk. Siapa yang tak khusyuk hati dia, fasadat salatu, rosak sembahyang dia. Mana tak dapat pahala. Sekadar lepas daripada tanggungan kewajipan sembahyang. Mana dia tak dikira tinggal sembahyang. Kalau ilmu fiqh kata dia dikira sah dah sembahyang. Ilmu fiqh sah, sembahyang tak khusyuk sah. Ilmu tasawuf tak mau, kan? Dan kata Hasan Basri rahimahullahu taala, kullu salatin la yahduru fiha alqalbu fahiya ila al'uqubati asra'u. Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya, maka ia itu terlebih hampir kepada siksa. Dan kata Muaz Ibn Jabal radhiyallahu anhu, man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi sholati fala salata lah. Artinya barang siapa yang mengenal orang yang di kiri kanannya padahal disengajanya, dan dia ketika itu dalam sembahyang, maka tiada baginya sembahyang. Takbir sembahyang Allahu Akbar, siapa belah kanan aku ni? Tengok dia letak kunci welfare pula. Ni orang kaya ni. Dia duduk kalut orang kanan orang kiri dia. Jadi kata Muaz bin Jabal, siapa yang dia kenal, dia boleh kenal orang kiri kanan dia ketika dia sembahyang. Sengaja duk cari siapa orang kiri kanan aku ni. Nama apa dia ni? Datuk apa? Kan? Menteri apa kanan aku ni? Fa huwa fi shalah, sedangkan dia dah tengah sembahyang. Fala salatalah, maka tak kira sembahyang dia tu. Sebab apa? Sembahyang duk kalut dengan orang kiri kanan dia. Dia tak sibuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kalut hubungan dia dengan Allah. Khusyuk dia dengan Allah dia tak kalut. Dia duk kalut sebab dia kanan kiri dah. Kan? Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Artinya bahwasanya seorang hamba Allah Ta'ala itu bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang padahal tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu 1/6 atau 1/10, dan hanya sesungguhnya disurat baginya bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada sembahyangnya itu barang yang ada hadir akalnya daripada sembahyang. Jadi sembahyang tu bukan dikira 1/10 ataupun 1/6. Dia tengok qadar mana dia khusyuk. Qadar mana dia khusyuk, qadar itulah pahala dia. Itu maksud dia. Dan lagi kata Abdul Wahid Ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, ajma'atil ulama'u annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya telah berhimpun pendapat ulama bahwasanya tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada sembahyangnya, daripada pahala sembahyangnya, melainkan barang yang hadir akalnya daripada sembahyangnya. Sama, maksud dia sama. Cuma Imam Ghazali buat mai perkataan pelbagai buat mai banyak perkataan ulama. Maksud dia sama aja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhadap atas hambanya, atas orang yang sembahyang,
selama tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyangnya. Hadap ni hadap rahmat, bukan hadap zat. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah Ta'ala menghadap, mana Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya atas orang yang sembahyang, selama mana orang sembahyang tu tak berpaling. Kalau dia berpaling, maka limpahan rahmat tu tak sampai. Itu maksud dia. Innallaha muqbilun, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadap rahmat dia tu atas hamba dia selama mana hamba dia tidak berpaling anggota dan hati. Kalau anggota dia menghadap tapi hati dia berpaling, dia juga tidak, Allah Ta'ala tak menghadap pada dia, maksudnya mana Allah Ta'ala tak memberi rahmat kepada dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hasilul kalam anna hudurul qalbi huwa ruhus salah wa anna aqalla ma yabqa min ramaqur ruhi al-huduru 'inda at-takbiri wan nuqsanu minhu halakun wa biqadri ziyadati 'alayhi tanbasitu ar-ruhu fi ajza'is salah wa kam min hayyin la haraka bihi qaribun min mayyitin fa salatul ghafili fi jami'iha illa 'inda at-takbiri kamathali hayyin la hiraka bihi fa nas'alullahu husnal 'auni. Artinya, dan hasil daripada perbuatan dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu, bahawa makna hadir hati di dalam sembahyang itu iaitulah ruh sembahyang, yakni hidup bagi sembahyang. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tadi aku main pelbagai perkataan, mula daripada firman Allah Subhanahu wa taala, diikuti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan perkataan ulama, perkataan sahabat, perkataan ulama. Apa yang aku kumpul tu menunjukkan bahawasanya apa dia? Khusyuk tu, hadir hati tu, khusyuk tu adalah ruh sembahyang. Jadi barang siapa dah, dan bahawasanya sekurang-kurang barang yang tinggal daripada keadaan ruh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Sekurang-kurang ruh, makna sembahyang kita kalau tidak ada ruh, sembahyang tak bernafas. Sekurang-kurang ruh sembahyang, mana sembahyang kita ni orang panggil oksigen ni, pakai oksigen ni. Sembahyang orang panggil apa dia? Kalau zaman sekarang ni sebelum ditidurkan je, tak sampai pangkat ditidurkan lagi, dah hak dah. Tu. Sekurang-kurang nafas sembahyang tu apa dia? Hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Orang yang ketika takbiratul ihram Allahu akbar, masa tu dia ingat aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Mana orang tu sembahyang dia ada ruh dah, tapi ruh duduk kat ni, kan? Doa, takat tu ya, nak bergerak tak boleh, takat tu je lah. Sembahyang dia masih hidup, tapi hidup yang tak boleh bergerak, hidup yang tak bermayang. Itu perumpamaan Imam Ghazali sebut. Maka yang kurang daripada itu iaitu binasa sembahyang para zahir. Orang yang kurang, tak ada langsung ketika takbiratul ihram pun tak ada. Tak ada aku sembahyang fardu maghrib ni ya Allah kerana-Mu ya Allah. Tak ada langsung. Takbir sembahyang duduk teringat sepak bola, kan? Ataupun Allahu akbar mulut je. Hati dia duduk teringat kunci kereta duduk tak mana tu. Tak terlintas pun aku sembahyang fardu maghrib. Mana sembahyang dia tu ibarat tak ada roh. Mana sembahyang dia tak sah. Zahir pun tak sah. Itu maksud dia. Maka yang kurang daripadanya, yang kurang daripada hadir hati ketika takbiratul ihram, iaitu binasa sembahyang para zahir. Kira tak sembahyang, memang tak sembahyang pun. Fiqh pun kata tak sah, sembahyang tak ada niat, kan? Dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, iaitu lebih segar hidup roh sembahyang itu daripada juzuk sembahyang. Tapi kalau roh tu banyak, mana oksigen tu banyak, berapa oksigen nak selamat? 96. Lah ni kena habis oksigen. Depa suruh cek buh apa? Duk cek COVID kan. Sampai tahu dah dia kena 96. Tu normal lah tu. Kan? Jadi makna dia kalaulah khusyuk tu dia lebih daripada tu. Khusyuk dia sampai rakaat pertama contohnya. Makna dia oksigen dia lagi banyak. Khusyuk dia boleh sampai rakaat keempat. Lagi hebat, lagi sihat dia. Itu maksud dia. Dan dengan qadar lebih itu, lebih atas yang demikian itu, iaitu lebih segar hidup ruh sembahyang itu di dalam juzuk sembahyang. Dan berapa banyak daripada yang hidup padahal tiada ada gerak
dengan dia. Kata Imam tadi, ramai hidup tak bergerak. Makna sembahyang dia khusyuk takat takbiratul ihram. Masa tu ya dia ingat. Lepas tu tak ingat dah. Ada ni ibarat apa? Hidup tapi tak boleh bergerak. Kan? Kena pakai alat pernafasan lagi. Tak boleh pergi mana dah. Duduk orang tu atas katil tu. Tu hidup tapi tak boleh bergerak. Kerana oksigen tak cukup. Macam tu. Begitu juga orang yang sembahyang tak khusyuk oleh. Maka iaitu hampir ia daripada mayat. Hak tak bergerak tu dekat dengan mayat, bukan dekat dengan orang hidup. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekian sembahyang itu, pada sekalian sembahyang itu, melainkan ada hadir hati pada ketika takbiratul ihram juga. Jadi orang yang lalai ni dekat takbiratul ihram ya, yang lain dia tak ingat Allah Taala. Yang lain dia tak khusyuk. Iaitu seperti orang yang hidup tadi. Orang yang hidup tak boleh bergerak. Hidup duduk atas katil, duduk pakai oksigen luar ya. Kan? Maka iaitu tiada baginya faedah. Maka kami memohonkan Allah Ta'ala juga akan sebaik-baik pertolongan. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita kena usahalah. Usaha untuk oksigen tu lebih, kan? Sampai dia boleh serap semua tubuh badan kita. Kita pun boleh bergerak, boleh bangkit. Bukan sekadar hidup saja, bahkan hidup dan boleh bergerak. Itu perumpamaan yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau khusyuk masa takbiratul ihram saja, itu ibarat orang yang hidup tapi tak mampu nak bergerak. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat nikmat syukur, nikmat khusyuk di dalam sembahyang, insya-Allah. Jadi nak dapat nikmat tu kena usaha. Kena diri kita, bukan orang lain. Orang lain nak tolong khusyukkan kita tak boleh, kita sendiri. Insya-Allah nanti Imam Ghazali sebut satu persatu kepada kita macam mana kaifiat untuk menghasilkan khusyuk dalam sembahyang. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambung perbahasan syahdan, ketahuilah olehmu hai orang yang salik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.